mungkin ada setengah orang yang lebih suka membuat isi census ni last minute, suka saat-saat akhir nanti mungkin nak 21 Disember. Kadang-kadang tak dekat last 21 Disember baru nak isi. Jadi mungkin Dr. Sri ada nasihat untuk mereka. Di sinilah yang kita lihat bahawa kalau kita lihat menghayati tentang kepentingan banci ini, maka kita sepatutnya tidak perlu menunggu begitu lama lah untuk mengisi ini. Maknanya kita sepatutnya menjadi rakyat Malaysia yang teruja. Mungkin di sinilah semangat keterujaan tu kadang-kadang datang lambat lah. Jadi bila nak tutup tu barulah kita kelang kabut lah. Jadi kita tak nak supaya perkara ini berlaku, kerana bila di saat akhir ni macam kita umpamakan bila waktu nak hari raya lah, jalan yang sama 4 lorong tu semua nak bergerak pada waktu yang sama, berjuta kenderaan. No choice lah, mana akan berlaku traffic jam, queue yang panjang. Sistem juga macam tu. Maknanya kalau di saat akhir akan menyebabkan sistem menjadi terlalu ramai di satu masa, dan masa kita membangun sistem tu kita menjangkakan proses pengisian tu datang secara beransur-ansur. So kita tak naklah kepada di kalangan kita. Macam saya nyatakan, hari ini pun dah hari yang 150. Jadi kan janganlah menunggu lagi 18 hari, jadi menunggu ke hari 168 hari baru nak isi banci. Bahkan lebih teruk pula nanti, tak nak pula mengisi insensus, nak menunggu pula fasa 2 yang dinyatakan nak face to face pada 21 Januari nanti. 20 Januari hingga 6 Februari, 20 Januari hingga 6 Februari pada tahun depan. Kalau boleh itu paling last resort lah, jika perlu saja. Jika perlu, sebab because keadaan sekarang ni kan pandemik. Mungkin saya, Fariza, kalau nak terangkan tentang tajuk kita ni, mengapa anda perlu dibanci, kalau boleh izinkan saya menerangkan lebih teliti tentang perkara ini. Jadi saya ingin menyampaikan kepada yang mengikuti program ini bahawa kalau kita membicarakan tentang kehidupan ni dalam keadaan sekarang ni, boleh saya nyatakan kehidupan tu bererti persaingan. Kenapa saya kata kehidupan itu persaingan? Ialah kita tahu bahawa setiap perkara yang nak dilakukan, kita tak nak berada di bawah. Maknanya kita tak nak orang yang menjadi orang yang tidak dapat nikmat kehidupan, tertinggal dalam pembangunan. Jadi kita nak bersaing ke hadapan. Apatah lagi dalam dunia moden sekarang, langit terbuka, borderless, tiada halangan. Maknanya persaingan semakin tinggi. Dan ditambah pula lagi, Prof, dulu sesuatu barangan tu bila dihasilkan, nak menunggu barangan yang baru mungkin 3-4 tahun baru keluar. Kan kalau dulu kenderaan satu kereta kan, dah 3-4 tahun masih lagi evergreen kan. Sekarang ni teknologi ni sekejap-sekejap keluar produk baru. Mana dia ni Fariza, dia punya product cycle tu semakin pendek. Dan kehidupan kita sekarang ni dalam 1 jam, dalam 24 jam. Dulu duduk di luar bandar, tak banyak aktiviti yang kita perlu hadapi. Maknanya setiap perkara sekarang ni, banyak kehidupan kita overtaken by event. Bagaimana saya nak menarikkan ini kepada banci, bahawa saya menyamakan bahawa kehidupan ini persaingan. Maka di sinilah peranan banci penduduk perumahan ini untuk kita menghasilkan satu kehidupan yang kita boleh hidup bila kita nak bersaing. Kita bersaing dalam kehidupan yang kita tahu apa yang kita nak perbaiki, apa keperluan, apa kekurangan. Saya bagi contoh dalam soalan banci kali ini, kita tanyakan antaranya, jika anda daripada rumah ke tempat bekerja, berapa jauh, berapa lama yang diperlukan untuk sampai ke tempat kerja kan? Kenapa soalan ni penting? Bagi setengah orang, that not your business, it's my business. Tetapi dalam konteks bernegara, kita nak bagaimana masa yang sepatutnya digunakan untuk keluarga, untuk berehat, dapat digunakan sebaik mungkin, instead of duduk di jalan raya, menyebabkan balik kita jadi penat dan sebagainya. Jadi kalau daripada dapatan banci ini kita dapati di satu kawasan tu banyak lagi yang orang terpaksa travel jauh, maka tindakan perlu dibuat oleh kementerian agensi untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan awam dan sebagainya. Bahkan juga Prof, kalau kita lihat dari segi sosial juga, kita juga boleh membantu rakyat Malaysia supaya tidak bergerak jauh ke tempat kerja dengan meletakkan industri di tempat mereka tinggal.
Kerana bila data banci ini nanti kita akan tahu tentang profil penduduk di satu kawasan, berapa yang berumur muda, belia dan sebagainya. Pastikan mereka akan inginkan pekerjaan. Jadi kita tak naklah pekerjaan tu hanya ada di sesuatu tempat yang jauh daripada tempat tinggal mereka. Jadi maklumat banci ini juga ada berkaitan dengan ekonomi juga. Maka kita nak supaya kehidupan kita ini, macam saya, kehidupan ini adalah satu persaingan dan keadaan yang kita rasa harmoni. Jadi kita nak supaya nanti bila dalam sesuatu kawasan tu kan, kita tak supaya orang bekerja di situ, menjalani kehidupan di situ, akhirnya ke institusi kekeluargaan lagi gembira lah. Banyak masa yang boleh dijimatkan daripada kita membazir, membuang masa dalam traffic jam dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan produktiviti pun tinggi, rasa gembira kan. Saya tak boleh bayangkan kalau saya kadang-kadang bila duduk di kawasan daerah kan, rumah dengan tempat kerja depan tangga. Tak sampai 10 minit. Kadang-kadang untuk tengah hari boleh balik makan. Betapa gembiranya. Maknanya ini satu benda ciri yang diperlukan oleh orang ramai. Sambil-sambil itu dia boleh tengok anak dan sebagainya, melihat kebajikan ibu bapa dan sebagainya. So di belakang banci ini banyak kehidupan. Macam saya kata tadi, adalah satu persaingan, dan kita nak supaya dalam konteks bernegara ini kita nak satu perkara yang semakin ditambah baiklah. Dan satu lagi sebelum saya berhenti peringkat ini, tentang bagi satu analogi lah. Kalau kita katakan kehidupan ini satu persaingan, kita tengok satu misalnya dalam persaingan game bola kan, antara satu tim dengan satu tim. Pastinya tim tu akan melihat kekuatan tim yang lain. So bila dia melihat tim yang lain, maka dia boleh mengatur strategi. Dia tengok opponent tu kekuatan kelemahan dekat mana, kekuatan dia dekat mana pula. Kadang-kadang dia ada penyerang yang boleh kaki kanan ke kaki kidal kan, position kan. Kemudian kalau game tu dah di saat akhir, dia dah menang 2 gol, dia coach akan masukkan pertahanan ke, ataupun dia dah ketinggalan, dia akan kuatkan dia punya serangan. So ini dalam konteks game kan. Dalam konteks bernegara macam itu juga. Dengan adanya data ini, maka kerajaan, pemerintah, pembuat dasar akan melihat di mana kekurangan kelemahan, apa isu di satu kawasan dan sebagainya. Akhirnya barulah kehidupan kita akan rasa selesa, dan kira rasa perkara yang ada kekurangan kelemahan tu kita boleh tambah naik. Dekat sinilah peranan semua. Jadi kalau dapat kefahaman tu, saya rasa teruja sungguh semua orang akan isi esensial cepat-cepat. Kerana masing-masing memerlukan kemudahan kesihatan, pendidikan, rasa selamat dan sebagainya. Soalan yang macam Prof kata tadi berbeza betul. Dulu 50 soalan sekali, sekarang ada 108. Penekanan ni ada lebih kepada welfare, kebajikan, jarak kita. Dulu kita tak tanya jarak dengan kemudahan permainan futsal, kemudahan sukan, padang berkaitan dengan ada main bowling. Sebab kita nak kehidupan yang ada kemudahan-kemudahan tersebut, yang kita tahu ramai yang memerlukan kemudahan tersebut. Kita nak kehidupan yang active lifestyle. Kadang-kadang kita mempersoalkan kenapa berlaku gejala sosial di satu kawasan. Rupa-rupanya kemudahan tak ada untuk bersukan dan sebagainya. Bahkan mungkin ada tapi tak cukup. Ini perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Jadi bila semua orang diberi peluang untuk menyuarakan keperluan, dan pula dibuat hanya 10 tahun sekali, rugilah kalau kita tak menggunakan kesempatan ini, mengambil tanggungjawab ini. Jadi dengan adanya kefahaman yang saya nyatakan tadi, Fariza, saya harapkan rakyat Malaysia memanfaatkan pelaksanaan banci, mengisi, dan kita pun kena juga menerima bahawa mungkin mak ayah, datuk nenek kita dulu telah pun melaksanakan tanggungjawab kita. Ini ada banci yang ke-6. Yang pertama tahun 70. Dengan banci tahun 70 itulah kita sampai ke tahap ini, bila mana kita membuat keputusan dan tindakan memperbaiki kelemahan dan tahu apa yang patut dilakukan, maka kita dapat sampai ke tahap ini. Now kita pula yang berada di sini, yang kita rasa istimewa tahun 2020 ini ada banci, maka peluang ini kita ambil. Tahun depan tak ada lah, kena tunggu 10 tahun lagi. So satu kesemuan yang kita jangan kesampingankan. Bahkan pula lagi kali ini kita dalam ancaman COVID, kita ada pilihan untuk melaksanakan di atas talian. Jadi kita ambil pilihan ini sebagai pilihan yang terbaik.